Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita berjumpa, kita sempat untuk sembahyang subuh secara berjemaah. Kita diberi kesihatan yang baik, kita diberi ruang masa untuk kita bersama-sama di dalam satu majlis ilmu, untuk kita sama-sama berkongsi dan semoga mendapat manfaat lah. So bulan lepas saya tak dapat hadir kerana tiba-tiba ada masalah kesihatan. Sebab itulah kita kena sentiasa bersyukur atas nikmat kesihatan kan. Kita tak tahu bila masa kita nak sakit kan. So tak apa, alhamdulillah hari ini kita sempat dan kita ada kesihatan yang baik lah. So kita sambung perbincangan kita tentang faraid ataupun pusaka pewarisan ni. Pagi ni kita masuk tajuk syurutul irth, syarat-syarat pewarisan. Kita baru nak belajar macam mana pusaka ataupun pewarisan tu nak jadi, baru nak jadi pusaka ni. Tak kira lagi, tak tahu berapa tahun lagi. Maknanya kita nak tahu macam mana benda tu, harta tu jadi pusaka. Syarat-syarat pusaka. Yang pertamanya syarat pusaka ialah, syarat pusaka ni ada 4. Yang pertamanya ialah kematian. Sesuatu harta tu dikira sebagai harta pusaka apabila berlakunya kematian. So, hari ni kita nak belajar pasal kematian. Sebab kematian ni dia ada 3 pula kategori. Kita ingatkan satu je mati je lah. Rupanya ulama bahas pasal mati ni ada 3. So at least pagi ni tahu mati rupanya 3. Mujur juga mari surau kan. Mati ada 3, dia panggil mati hakiki, mati hukmi dan mati takdiri. Mati ada 3 jenis. Dan pewarisan ni, pusaka ni dia berlaku bila berlaku kematian. Baru ni bising kan, rumah pusaka, tuan rumahnya hidup lagi. Tuan rumah hidup lagi tapi rumah pusaka. Dia bergaduh dengan adik lah. Sebab adik dia kata rumah pusaka tu bukan rumah kakak. Sebab ayah yang bayar kan. Nanti ayah mati jadi pusaka dia kata. Ayahnya hidup lagi, kakak pun hidup lagi. Dia salah. Kita panggil salah istilah je lah kan. Dia nak sebutnya, maknanya kakak dia tu jangan guna Vito lah, jangan guna tu sendiri sebab dia kira, dia anggap sebagai rumah pusaka kan. Kakak dia anggap rumah dia je sebab nama dia. Nama dia dan dia buat loan. Cumanya ayah yang bayar, kemudian loan tu habis awal. Kan, masa tu banyak income masuk. So dia pun serabut, ada masalah keluarga apa semua. Jual je lah senang kan. Tapi dia belum pusaka sebenarnya. Sebab tuan rumah masih lagi hidup, yang membayar masih lagi hidup. Satu lagi kadang-kadang orang panggil rumah pusaka sebab dia mewarisi daripada mak ayah dia. Dia mewarisi daripada mak ayah dia tapi dia dah turun milik. Dia dah settle dah pusaka mak ayah dia. So abang ambil rumah sana, adik ambil rumah sini. So dia kata ini rumah pusaka. Padahal nama dia dah. Sebenarnya habis dah pusaka tu sebab dah pindah milik dah. Apalah sebut pusaka ni penat kita, jadi pening. Kalau rumah pusaka ni mana dia berkait dengan kematian, rumah tu masih lagi nama arwah. Itu baru betul pusaka. Kalau kita sudah pun selesaikan urusan pusaka arwah mak ayah kita, dah tukar nama kepada adik-beradik kita, lebih baik kita tak sebut rumah pusaka lah, kita sebut rumah tuan rumah tu. Kan? Kita dah setuju untuk bagi rumah tu dekat adik kita. Lepas tu kita dah sebut lagi rumah pusaka, kesian kat adik kita. Adik kita refiner dah rumah tu untuk extend, renovate apa semua. Rumah pusaka juga. Dia kata aku bayar bank tiap bulan, rumah pusaka lagi. Rumah aku dah dia kata. Jadi kesian lah. Kalau yang settle tu kita tak panggil pusaka sebab dia sudah hidup. Rumah tu sudah pun hidup.
So pusaka ni dia berkait dengan kematian, dan hari ni saya nak cerita pasal mati lah. Saya cerita pun bukan saya cerita reka, saya ambil daripada perbahasan ulama lah. Kematiannya telah disahkan atau ia dianggap telah mati. Kadang-kadang bila ulama ni dia cerita tu ringkas je, tapi sebenarnya panjang. Lebih baik kalau kita kuning tu kadang-kadang satu baris tu pun maksud dia tu banyak. Kematiannya telah disahkan. Kematiannya telah disahkan ini bermaksud mati hakiki. Mati hakiki ini bermaksud kita nampak seseorang tu mati depan mata kita, ataupun ada saksi lain yang melihat kematian. Itulah memang betul-betul mati yang disahkan. Kalau di situasi tempat kita ni selalunya kita kena ambil medical officer lah. Maknanya kalau mati di hospital senang lah, sebab dia ada doktor dia yang akan mengesahkan kematian. Kalau di dalam sijil kematian tu kan dia ada kan siapa yang mengesahkan kematian. Kalaulah kematian tu berlaku di rumah, kalau berlaku di rumah, lebih baik mana kita tidak usik lagi mayat tu kan, kita buat kita call polis, ataupun kita call, kalau kita call polis pun polis akan call klinik ataupun hospital berdekatan, ataupun dia adalah senarai nama pegawai kesihatan tu. So dia akan tunggu juga kat situ, kadang-kadang polis pun tunggu. Dia kena datang dulu pegawai kesihatan, medical officer tu untuk mengesahkan berlakunya kematian. Barulah kita boleh buat report polis. Kita pergi bala polis berdekatan, saya nak reportkan suatu kematian yang berlaku di rumah saya. Pegawai yang mengesahkan kematiannya ialah sekian-sekian. Kita kena bagi tahu tu. Kalau tidak kita kena tunggu di balai polis. Tu polis kata saya tak boleh nak ambil report lagi sebab tak ada lagi pegawai yang mengesahkan. Satu hal lah pula. Kita kena tunggu dulu. Bila ada nama pegawai yang mengesahkan tu kita pergi buat report polis. Sebab report polis tu kita nak ambil pula permit mengubur kan. Permit mengubur. Setengah-setengah tempat tu dia strict. Permit mengubur tidak diberikan sebab si mati ni tak ada khairat kematian. Bayar dulu, dia kata bayar dulu 2,000 baru kita bagi permit mengubur lah. Kita tak kambuh dia. Dia tak bayar khairat kematian. Rumah tepi surau jenuh lah kita duduk promote dia tak bayar je khairat kematian kan. Tak nak mandi, tak nak apa, strict sangat. Adalah, tapi setengah apalah itu saya tak masuk campur lah, tapi maknanya itu prosedur dia. So kematian yang berlaku depan mata kita, kematian yang kita ada sijil mati lah bahasa mudahnya, kita panggil itu kematian hakiki lah, sebab adanya mayat. Ataupun tak ada mayat, cuma macam baru ni kan ada yang meninggal di klien saya jugalah, dia meninggal di Mekah kan. Dia meninggal di Mekah, tak tahu dia jadi hilang 2-3 hari, lepas tu rupa-rupanya jumpa mayat. Kemudian disimpan di sana, Kelantan panggil sipeh. Disimpan tu maknanya dikebumikan di sana lah, dimandikan, dikafankan dan dikebumikan di sana lah. Kemudian kerajaan Arab Saudi keluarkan sijil mati, dibawa sijil mati itu ke Malaysia, di-endorse dan keluarnya sijil mati Malaysia. Saya pun first time dapat kes macam tu. So itu pun kita kira kematian hakiki lah, maknanya ada mayat dia dan kita tahu confirm dia mati. Mudahnya kalau ada sijil mati, istilah ulama'nya, istilah dalam kitab kita panggil mati hakiki. Mati hakiki. Satu lagi dia panggil atau ia dianggap telah mati. Ini kita panggil mati hukmi. Mati yang dihukumkan oleh hakim sebagai mati. Kerana ia dianggap sebagai mati. Tetapi kita tak jumpa mayat dia. Dan kita tak ada siapa yang nampak dia tu dikebumikan dan dimasuk dalam kubur apa semua. Kadang-kadang orang yang mati lemas, tak ada mayat, kadang-kadang tak jumpa kan. Kalau jumpa mayat tu tak apalah. Ataupun MH370 lah, memang tak jumpa mayat. Bukan mayat orang tak jumpa, mayat kapal terbang pun tak jumpa. Maknanya sebesar-besar kapal terbang pun tak jumpa.
MH370 tu kita nak anggap hidup ke kita nak anggap mati? Kan kalau dulu maknanya hilang di lautan Hindi kan. Hilang di lautan Hindi. Kita pun pening juga hilang di lautan Hindi. Kemudian bila bertukar kerajaan PH ambil alih tahun 2018 tu, saya ingatkan ada report baru. Kok jumpa lah mana-mana. Hilang di lautan Hindi juga sama kan. Maknanya dia bukan isu. Saya tak tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Cuma bila PH ambil alih 2018 tu, dia reveal, dia dedahkan laporan aviation tu, laporan penerbangan apa semua tu dia dedahkan kepada public lah. Kita boleh download 700-800 muka surat dia tu. Tapi kita tak payah baca panjang-panjang, kita baca conclusion dia je. Conclusion dia lautan Hindi juga. Cuma kita boleh download, dia tidak jadi private dah dokumen investigation tu. Dia sudah jadi public dan boleh download, itu je beza dia. So still lautan Hindi. So MH370 mangsa-mangsa, minta maaf kalau ada mangsa, keluarga mangsa kat sini. Mana saya nak cerita dia adalah, kita panggil kalau kita ambil perintah anggapan kematian untuk orang yang hilang macam tu, kita panggil mati hukmi. Mati hukmi ni panjang perbahasan dia sebab kadang-kadang kita anggap dia hilang. Hilang tu sebagai mati, tiba-tiba hidup. Tiba-tiba hidup. So mangsa-mangsa MH370 secara hukumnya dia dianggap masih lagi hidup. Masih lagi hidup. Kerajaan Malaysia tak keluarkan sijil mati kepada mangsa MH370 kerana tak jumpa mayat. Apa yang berlaku ialah mangsa MH370 dia kena buat, keluarga dia kena buat perintah anggapan kematian selepas 7 tahun hilang. Sekarang dah boleh buat lah sebenarnya. Tapi dia tak jadi automatik semua mangsa tu dikira mati. Siapa yang datang buat, maka mahkamah akan sahkan dia mati mengikut tarikh dia pohon di mahkamah. Kalau esok lusa baru dia pohon di mahkamah, maknanya esok lusa lah baru dia mati. Mangsa MH370 tu. Sebab dia bukan mati hakiki. Kita tak jumpa mayat. Kerajaan pun tak keluarkan sijil mati. Dia kes tu dia menjadi sedikit reda apabila pihak takaful dan insurans bersetuju untuk menggunakan kuasa budi bicara. Dia mesyuarat, director dia mesyuarat, dia kata kita ada satu klausa di dalam takaful dan insurans ni, walaupun tak ada sijil mati kita boleh memampas orang-orang ataupun dalam kes tertentu untuk kita bayar dia punya takaful hayat dia ataupun insurans dia. Selepas dibayar tu barulah waris lega. Kan? Lega lah, dapatlah duit apa-apa semua tu. Kalau tidak macam mana takaful dengan insurans nak bayar kalau tak ada sijil mati. Cuma dia menasib baik je kat takaful insurans ni, dia ada satu klausa dia panggil safe clause. Dia ada satu klausa penyelamat dekat situ. Memang undang-undang dia sentiasa ada jalan keluar lah. So maknanya kuasa ada dekat syarikat pengendali takaful dan insurans itu untuk menggunakan kuasa budi bicara dekat situ. Walaupun tak ada mati pun, dah tak ada sijil mati lah. Tapi dia selepas tu baru jadi reda lah. Sebab bila ada pampasan apa semua jadi reda lah sikit sudut waris tu. Kemudian apa isu yang berlaku saya tak tahulah sebenarnya. Cuma saya nak cerita ni itu adalah kita panggil mati hukmi. Perintah anggapan kematian. Antara yang banyak juga dikira sebagai mati hukmi ni adalah kes tsunami di Aceh tu. Kes tsunami di Aceh tu tunggu tak balik-balik kampung. Tak balik-balik kampung. Bahkan kalau kita pergi ke Aceh sekarang ni memang ada beberapa tanah tu dia agak terbiar. Yang tanah terbiar tu kalau kita tanya orang kampung kat situ, dia kata ini yang tak balik-balik ni. Mangsa-mangsa yang tak balik. So memang lagi lama lah di Aceh tu, lebih berapa puluh tahun dah tsunami tu. So mangsa-mangsa yang tidak munculkan diri itu dianggap sebagai mati apabila dia pergi ke mahkamah untuk hakim mengeluarkan perintah anggapan kematian. Perintah anggapan kematian pula di Malaysia ni, kalau saya sebut dulu lah, di tsunami itu sebenarnya dulu ada satu drama masa tsunami ni dia tak balik-balik. Kemudian isteri dia pun ambil perintah anggapan kematian
Maka dia bercerai lah. Pasal dia kira suami pertama dia mati. Kemudian dia kahwin dengan kawan kepada suami dia yang hilang kan. Berkahwin dengan suami baru itu kawan kepada yang hilang. Kahwin-kahwin dapat anak apa semua, bercinta apa semua, lah sekali suami tu balik. Suami lama tu balik. Suami lama tu balik, jadi bergaduh pula kawan baik tu tadi. Engkau ambil isteri aku dan engkau pun mati. Kau tak balik-balik, aku yang tangguh anak engkau apa semua. Kan? So dia jadi drama kat situ. Saya tak ingat drama apa. Orang sibuk nak sembahyang maghrib, dia sibuk nak tengok drama. So drama tu dia lebih kepada kisah percintaan sebenarnya. Macam mana si isteri tu cinta suami lama ke, cinta suami baru ke. So jadi dia kelakar habis kat situ. Dia bukan nak cerita pasal hukum pun. Kalaulah berlaku benda yang macam tu, sebab saya cerita pasal mati ni, dia sebut lah apa yang terlintas dalam kepala saya kan. Kita bukan ada silibus sangat pun. Yang pentingnya kita mendapat manfaat je. Kalau berlaku kes yang macam tu, dari segi hukumnya, ulama kata, sebab dia berdasarkan al-istishab. Kita mazhab Syafi'i ni kita berdasarkan al-istishab. Al-istishab ni dia panggil kita kekal benda yang asal tu selagi kita belum ada benda lain yang membuktikan sebaliknya. Al-istishab, baqa'un makana ala makana. Kekal benda tu selagi mana belum ada perkara lain yang membuktikan sebaliknya. Kekal saya bagi kuliah subuh pada minggu keempat kan, kecuali dibatalkan. Mana kalau tak ada apa-apa tu jalan je lah. Mana kekal benda tu. So kekal dia dengan suami lama tu sehinggalah dibuktikan. Dalam kes tu dah pun dibuktikan sebab dia dah ambil perintah anggapan kematian. Mahkamah sudah pun mengesahkan suami lama tu tak balik-balik, hilang dan sebagai mati. Tapi tiba-tiba balik. Bila tiba-tiba balik, makna fakta tu sudah berubah. Matan itu sudah berubah. So hukum tu kembali kepada yang asal. Maknanya dari segi hukum, dia kena pohon juga, dia automatik. Dia kena pohon di mahkamah untuk membatalkan perkahwinan suami kedua. Sebab suami pertama masih lagi kuat untuk mengambil balik isteri dia. Tetapi anak-anak daripada isteri kedua tu dia tidak anggap sebagai anak zina dan sebagainya. Dia anggap sebagai anak wati syubhah je lah. Sebenarnya boleh dibinkan kepada suami kedua dan dikira anak sah taraf lah. Sebab dia pun kahwin sebab adanya anggapan kematian tadi lah. Mati hukmi tadi. Dihukumkan kau tu sebagai sudah mati. Macam tu lah. Cuma mazhab Syafi'i ni dia dapat balik kepada suami yang pertama kalaulah maknanya kalau suami pertama tu pergi memfarakkan, memohon perintah supaya difarakkan, dipisahkan ataupun diputuskan, dibatalkan perkahwinan suami kedua tu lah. Tapi dalam drama tu saya tak tahu apa. Saya tak tahu apa cerita dia, tak tahu apa. Sebab dia bukan nak bicara pasal hukum, dia nak bicara pasal drama dia je. Tapi kalau dari segi hukum, mazhab Syafi'i macam tu lah, mazhab lain saya tak pastilah. Mati hukmi kan. Mak kilau pun kita tak tahu, mati tiba-tiba hidup balik kan. Mati tiba-tiba hidup balik. Tapi mak kilau tu tak ada urusan pusaka lah, cuma dia menyamar sebagai mak siam, maka orang kata dia matilah. Kan dia ada ilmu mandi embun. Kalau kita tengok filem mak kilau kan dia duduk mandi dengan embun, sebenarnya itu satu ilmu mak kilau. Dia nak ilmu gaib dia sebenarnya. Bila dia mandi embun tu dia nak berperang, dia nak bertempur, dan disebabkan mandi embun dan ilmu-ilmu dia tu orang tak nampak dia sebenarnya. Lepas tu dalam filem Mak Kilau ada satu scene tu kita tengok Adi Putra tu ada mandi embun dia tu. Maknanya filem tu sudah pun dibuat dengan begitu teliti lah. Saya tengok, ada juga scene mandi embun kan. Saya tengok dekat Netflix je, tak tengok dekat panggung. Ramai sangat ada tengok kat panggung kan. Vegetarian. Tapi itulah maknanya mati hidup balik. Dia satu lagi, kalau mati hidup balik ni dibincangkan, kalau mati hakiki tadi, mati hakiki pun dia boleh jadi mati hidup balik dalam perbincangan ulama. Mati hukmi kalau hidup balik macam tadilah kan, maknanya dia tak matilah, dia cuma hilang. Kemudian walaupun hukmi, perintah anggapan kematian mengatakan dia tu sudah mati, tiba-tiba balik, maka perintah anggapan kematian tu dibatalkan kerana matan sudah pun berubah. Tapi kalau mati hakiki hidup balik macam mana? Ada juga ulama bahas macam tu. Mati hakiki ni kita nampak dah dia duduk dalam kubur dah, tapi tiba-tiba dia hidup balik, macam mana? Main-main dengan ulama, dia panggil
Dia panggil berkalau-kalau kan. Ulama banyak berkalau-kalau. Lau itu lau ini. Lau itu kalau lah. Manalah tahu koko ada satu orang tu dia ada ilmu sihir ataupun dia ada keramat. Kalau dia mati, kemudian dia hidup balik. So nak kira dia macam mana? Kita dah bagi dah harta pusaka dia. Oh, laju bagi harta pusaka kan. Tiba-tiba dia hidup balik. Tapi dia mati hakiki. Kalau dia mati hakiki, dia kira dia mati. Walaupun dia hidup balik. Sebab an-nadir kal ma'dum. Perkara yang jarang berlaku, dikira sebagai tak berlaku. Tak pernah berlaku pun mati hidup balik. Tapi kalau mati hukmi, tiba-tiba dia hidup balik, kan kita dah bagi dah harta pusaka arwah MH370 ni contohnya kan. Dia punya pilot, dia punya kita dah bagi dah. Anak-anak pun relax aja duduk kat rumah. Tiba-tiba tutup pintu, ayah hidup. Ayah datang. Oh hidup lah. Tak tahu lah apa cerita dia kan. Hidup. So macam mana hukumnya? Kalau mati hukmi hidup balik, dia dikira sebagai hidup lah. Sebab dia mati hukmi saja, bukan mati hakiki. Kalau mati hakiki hidup balik, dia kira mati. Sebab hidup balik dia tu kira memang tak berlaku. An-nadir kal ma'dum. Kalau mati hukmi, tiba-tiba hidup balik, dia dikira sebagai hidup. Maka mana-mana harta pusaka dia yang belum dibahagikan hendaklah refund balik kepada tuan empunya badan tu. Sebab dia hidup. Dia perkhidmatan berubah, fakta berubah. So, kalau mati hukmi ni, kalau jumpa saya, sebab kita ambil perintah anggapan kematian, so kita pun bagilah harta pusaka sebab kita sudah pun dapat perintah daripada mahkamah mengatakan dia ni mati. So, habiskanlah harta pusaka secepat mungkin. Sebab takut dia mati dia hidup balik. Sebab kalau dia hidup balik kita kena refund. Anak-anak sebab isteri apa semua waris-waris dia kena refund balik kepada dia. Kerana dia tidak lagi mati. Tapi apa yang sudah terguna tidak perlu refund. Sebab yang waris yang menggunakan harta dia pun sebab ada perintah mahkamah mengatakan dia mati. Yang mana sudah terguna waris tidak perlu refund kerana dia akan menzalimi pula waris. Satu hal pula waris kena refund. Sebab memang kau tak boleh balik kan. Kau memang tak boleh balik, kau kira mati lah. Tapi kalau tiba-tiba dia balik, mana-mana harta dia yang belum digunakan, hendaklah refund balik kepada orang tu. Dia kata aku sesat dalam hutan 10 tahun nak cari rumah ni, tiba-tiba balik-balik harta pun tak ada. Mana boleh itu dia kata, aku berperang dengan jin dengan apa dalam hutan tu kan. Kau dah ambil perintah mahkamah lah, aku ada dia tu. Aku ingatkan kita tak merdeka dah kita rupanya. Dia sembunyi dalam hutan lama sangat contohnya kan. Dalam akilah tu pun kita tak tahu macam mana dia punya situasi sebenar tu. Dia menyamar Mak Siam sebenarnya. So kalaulah berlaku macam tu, dia kira matan tu, fakta tu dikira sebenar. Maknanya kita batalkan perintah yang mati dia tu, dia kira sebagai hidup. Maka harta dia yang sudah pun dibahagikan dia dikira burn lah. Sebab sudah pun digunakan oleh waris tak perlu refund sebab itu akan menzalimi pula waris. Satu hal pula waris. Sebab waris juga menggunakan dengan bona fide dia panggil ni, dengan apa? Dengan bukannya berniat jahat, dia memang adanya perintah-perintah pembahagian tu. Cuma yang belum digunakan yang hendaklah dikembalikan kepada orang yang hilang tadi yang sebenarnya hidup. Dia panggil perintah anggapan kematian. Mati hukmi. Mati hukmi ni di Malaysia, perintah anggapan kematian ni dia ada dua. Satu perintah anggapan kematian di Mahkamah Syariah, satu perintah anggapan kematian di Mahkamah Sivil. Di Mahkamah Syariah contohnya Seksyen 80 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan memperuntukkan seseorang yang hilang selama 4 tahun dan ke atas lah, minimanya 4 tahun, maka orang yang kali terakhir jumpa dia ataupun orang yang sepatutnya tahu. Kalau dia hidup, orang tu patutnya tahu. Maknanya lebih 4 tahun dia hilang, maka dia boleh pohon untuk menganggap orang yang hilang tu sebagai sudah pun mati. Cumanya di Mahkamah Syariah ni kesan daripada perintah anggapan kematian, dia hanya membenarkan pasangan itu untuk kahwin. Selalunya isteri lah. Bila kehilangan suami lebih daripada 4 tahun, dia boleh pohon perintah anggapan kematian di Mahkamah Syariah. So dengan perintah anggapan kematian tu dia bercerai matilah lepas anggapan kematian hakim ketuk tukul tu. So dia kena beredah lah 4 bulan 10 hari sebab dia kira suami dia yang hilang tu mati. Sebab hakim sudah pun menjatuhkan hukum sebagai mati. Maka lepas tu dia boleh kahwin lah.
Tetapi harta pusaka dia tidak boleh dibahagikan lagi. Kerana pembahagian harta pusaka di Malaysia ni dia kena ambil perintah anggapan kematian di Mahkamah Sivil. Di Mahkamah Sivil pula perintah anggapan kematian dia kena 7 tahun. Itulah kalau isteri-isteri yang suami hilang nak tunggu 7 tahun, lambat. So dia dah nak kahwin, dia terlepas 4 tahun, dia ambil lah perintah anggapan kematian, dia boleh kahwin. Lepas 7 tahun perintah anggapan kematian untuk ambil pusaka, dia tak dapatlah pusaka suami dia tu. Sebab dia sudah bercerai masa suami dia hidup. Sebab sivil menganggap masih lagi hidup. Syariah saja yang menganggap dia mati. So kalau nak harta pusaka suami, kena tunggu 7 tahun. Kalau nak kahwin baru, tak payah tunggu lah. Sebenarnya kalau nak kahwin baru, tak payah tunggu 4 tahun pun. Kan? Apabila suami tu hilang, 3 bulan Qamariah berturut-turut tidak memberi nafkah kepada saya sedangkan saya taatkan dia dan membayar sama ada RM1 ataupun RM10 mengikut lafaz ta'liq di masing-masing punya negeri lah. Setengah lafaz ta'liq tu RM1. Hina sangat suami RM1 je bayar. Setengah lafaz ta'liq tu RM10 okey lah sikit. Membayar di mana-mana mahkamah syariah RM10 contohnya, dan dia memohon supaya dia bercerai secara ta'liq, secara tebus talak, ataupun boleh memohon pembubaran perkahwinan secara fasah. Dia tak perlu tunggu 4 tahun pun sebab dia pergi kepada breach, maknanya suami itu tidak memberi nafkah kepada isteri 3 bulan Qamariah ni lagi cepat lah sebab 3 bulan Islam kan lebih kurangnya berapa hari je. Seminggu boleh cepat pun. Mana dalam lafaz tu saya rasa disebut 3 bulan Qamariah. Sebenarnya saya pun ada satu kes saya bawa macam tu. Suami dia tak balik memang lebih daripada 4 tahun lah. Saya kata puan kalau nak bercerai baik kita bawa perceraian secara fasah je puan. Sebab kalau kita bawa dia mati kena ke dia hidup. Sebab nak bawa dia mati payah sebenarnya tak mati pun husband dia nak kahwin dua, ada awet lain sebenarnya. Dia tak bagi, bergaduh dia suami laki isteri, tak balik-balik si husband tu. Padahal anak-anak dia kata kita jumpa je. Mati sungguh ke mati je ni, rupanya dia nak marah kat suami dia. Padahal dia tahu pun suami dia hidup kan, dia nak marah sangat. Kalau macam tu kita tak payah buat mati lah, kita ambil fasah je lah. Sebab kalau mati ni panjang pula cerita saya. Dia nak marah. Saya ingatkan betul-betul mati dah. Itu sebab ada isu rumah tangga. So saya nasihatkan dia supaya fasah lah. Dan fasah lah tak ada apa pun. Maknanya anak-anak dia jumpa pun. Anak-anak dia jumpa je dengan ayah. Cuma ayah dia tak berani nak jumpa mak lah. Anak-anak pun tak beritahu mak ayah tidur lah. Ayah jumpa anak bagi duit senyap lah anak. So itu bukan mati. Itu sebenarnya ada isu tu lah. So tadi macam tu lah, kalau sebenarnya saya rasa jarang dibuat perintah anggapan kematian di mahkamah syariah sebab mahkamah syariah tu hanya untuk memubarkan perkahwinan bagi membenarkan si isteri tu kahwin. Selalunya orang buat perintah anggapan kematian di mahkamah sivil kerana kesan daripada perintah anggapan kematian di mahkamah sivil membolehkan perintah anggapan itu didaftarkan. Dia macam ni, bila kita dapat perintah anggapan kematian di mahkamah sivil, kita kena daftarkan perintah mahkamah tu, perintah anggapan kematian tu, Section 108 Evidence Act 1950. Kenapa kita gunakan 7 tahun? Sebab kita beriman dengan penjajah. Penjajah kata 7 tahun, 7 tahun lah kita. Kan? Sepatutnya 4 tahun je sebab kita kan sepatutnya percaya kepada ulama'. Ulama' kata 4 tahun, kenapa kita sebab 7 tahun? Dah kita dijajah oleh British, kita ikut undang-undang British. Tapi Evidence Act ni Indian kot. Kita ikut Indian ke kita ikut British, saya pun tak tahulah. Evidence Act 1950 tu saya cakap 7 tahun lah kita sampai sekarang. Dah lama dah merdeka tak ubah-ubah. So 7 tahun tu bila kita dapat perintah anggapan kematian, kita kena daftar di Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya. Hanya JPN Putrajaya sahaja yang mendaftarkan perintah anggapan kematian. Kalau kita jauh daripada Putrajaya, kita pergi ke mana-mana JPN pun, dia akan submit borang tu ke Putrajaya. Dia ada satu kaunter di Putrajaya, ada pegawai lah, bukan satu kaunter pun. Jangan berlaku pun. JPN akan keluarkan dia panggil sijil anggapan kematian. Selalunya kita panggil sijil kematian. Ini dia panggil sijil anggapan kematian. Tarikh mati tu dia akan ikut apa yang mahkamah tentukan.
Kalau contohnya yang macam contoh MH370 tadi, dia akan ikut tarikh mati apabila perintah tu diperolehi. Kalau dapat minggu depan lah tarikh mati. Tapi kalau dalam certain case yang saya handle, setengah-setengah case tu orang tu memang dah mati lama dah. Ada satu case yang saya handle nama Cik, perempuan Cik. Cik ni dia dalam dia ada satu geran tanah nama dia Cik. Cik tak ada nombor kad pengenalan. Tapi tanah dia lebih daripada saya berapa ekar tanah dia. Itu nomor kat tu. Kalau nomor benda-benda macam tu kena selesaikan lah. Cik tak ada kad pengenalan, nama pun Cik je. CHIK, Cik. Cik binti Awal nama dia. Cik tak ada kad pengenalan. Yang duduk dekat situ tu adalah cucu kepada Cik. Dia claim dia cucu lah, cucu. Kemudian anak-anak dia tak berani nak renovate ataupun nak improve rumah mak dia tu. Mak dia pun umur 80 dah. Klien saya tu jumpa saya umur 80 lebih dah. Dia kata saya duduk tanah ni sebab mak saya kata ini adalah tanah mak dia. Maknanya nenek lah, nenek sebelah mak. Nenek sebelah mak bagi kepada mak saya bagi kat saya. So saya duduk lah daripada kecil saya duduk kat sini. Tapi anak-anak saya takut untuk baiki rumah ni apa semua. Dia takut cik ni bukannya nenek saya. Kan baiki-baiki lah sekali, cik mana datang cik kata ini tanah aku ni, tanah keluarga aku. Jadi memang tak selesai. So saya kata tak apalah, kita cuba selesaikan isu cik ni. Macam mana cerita cik ni? Kan dia pun adalah yang apa, dia tak kenal lah. Itu bukan mak dia, itu nenek dia. Mak kepada mak dia. So cucu sekarang ni dia jadi moyang lagi lah, tak kenal. Dia cuma ada, dia pernah buat masa dia sebelum umur dia 50-60 kot, dia pernah buat satu, ada orang kampung tu mengenali cik ni dan dia buat suatu, dia panggil surat akuan sumpah. Saya dengan ini mengakui bahawasanya cik ni mempunyai seorang anak bernama sekian-sekian dan mempunyai seorang cucu bernama sekian-sekian. Dialah cucu tu, makcik tadi. Saya sendiri telah melihat pengebumian cik ni. Dan cik ni mempunyai sekeping tanah bernombor geran sekian-sekian ni. Sebab dalam geran tanah dia kan tak nombor kad pengenalan. Jadi adanya surat akuan sumpah daripada orang tu matilah mereka orang tu. Lepas dia buat akuan sumpah tu, si baik dia cidik juga, dia buat surat akuan sumpah. Orang tu dah mati, saya bawa surat akuan sumpah tu ialah sebagai bukti yang agak kukuh di mahkamah untuk menunjukkan cik yang tak ada nombor kad pengenalan ni ialah cik yang disebut dalam surat sumpah ni, itu nenek kepada pemohon ni. Sebab mak dia pun mati kak. Saya kena cerita pula dalam exhibit saya, silsilah keluarga lah apa semua, untuk mendapatkan convince hakim tu. Convince hakim sebab kita nak jawab tanah pun satu hal, tak ada nombor kad pengenalan kan zaman dulu. Kalau ada kad pengenalan tu mudah. So kita nak cakapnya cik yang mati tu adalah cik yang ada dalam geran tanah ni. Itu tanah dia lah tu. Dalam tanah dia tu pun kita akan proses lah pusaka dia pula. Macam mana? At least kita nak ceritanya cik ni sudah pun mati. Peringkat mula-mulanya kita ambil perintah anggapan kematian bahawa cik ni mati. Cik yang dalam geran tanah tu mati. Dan kalau ikutkan surat akuan sumpah dia tu mati pada tahun 1939. So dalam tu perintah anggapan kematian akan tulislah 1 bulan 1 1939. Maka JPN akan keluarkan sijil anggapan kematian, tarikh si mati itu ialah 1 bulan 1 39 lah. Dia tak boleh mati tahun 2023 sebab itu kita panggil anggapan kematian kerana mati itu tidak pernah direkodkan. Saya takut salah faham. Semua Tamizi kata kalau orang mati tak ada perintah kematian, kalau minggu depan kita ambil perintah, minggu depan lah dia mati. Tak juga. Kalau kita boleh buktikan dia mati tu bila, contohnya ada kubur, ada batu nisan apa semua, cuma zaman-zaman dulu dia tak daftar kematian, zaman sebelum Jepun, 39 lagi lah. Jadi kita boleh backdate dia punya tarikh mati tu, mengikut apa yang kita buktikan tu. Kadang-kadang kalau ada batu nisan apa semua, mudah lah. Yang tu saya buktikan dia mati 1939 lah. So, tarikh dia mati, okey lah 1939. Kalau dia mati esok lusa,
Takkan umur dia 120 tahun, 140 memang tak kena lah. Tu benda-benda macam adalah perintah mahkamah. Mahkamah kena bukti, mahkamah akan keluarkan perintah anggapan kematian bagi mati hukmi. Baru mati hukmi, ada satu lagi mati takdiri. Mati takdiri ni macam ni. Contohnya janin yang keluar dalam keadaan tidak bernyawa ketika ibunya masih hidup, atau janin yang keluar dalam keadaan tidak bernyawa setelah kematian ibunya disebabkan jenayah yang dilakukan ke atas ibunya. Mati takdiri ini adalah berkaitan matinya bayi di dalam kandungan. Janin dalam kandungan ni, dia tidak layak mewarisi harta pusaka sehinggalah dia dibuktikan lahir sebagai hidup. Contohnya si mati tu mati, meninggalkan isteri yang sedang mengandung. Isteri tu sedang mengandung, suami tu mati. Maknanya mati ayah dia tu dalam kandungan lah. Maknanya suami tu mati, isteri mengandung. So, anak yang dikandungkan oleh isteri tu, dia tidak layak semasa dia berada dalam perut ibu dia tu. Apabila dia lahir dan dia menangis, maka dia dikira sebagai hidup, maka dia layak harta pusaka ayah dia. Sebab waktu ayah dia mati, dia duduk dalam perut. Dalam perut tu dia tak layak lagi. Kalaulah dia gugur, ataupun dia keguguran, ataupun dia dilahirkan mati. Dilahirkan mati tu, contohnya lahir tu tak menangis. Sebab di dalam hadis tu Nabi SAW sebut, jika seseorang bayi itu menangis, maka dia berhak. Fa'im bakar. Mana kalau dia tu menangis, dia sebut perkataan menangis. Mana baginda Nabi SAW pada zaman dia pun, pada zaman baginda menyebut perkataan menangis. Mana menangis tu dianggap sebagai hidupnya bayi. Sebab tu bila bayi tu lahir menangis, gembira lah. Si ibu tu lagi lah gembira mendengar tangisan. Kalau bayi tu lahir tak menangis, bimbang. Sebab kalau ikutkan baginda Nabi SAW, mana mati dah tu. Mati sama ada nak keluar atau mati dalam kandungan. Sebab menangis tanda hidup. Kalau dia menangis, kemudian baru lepas tu mati. Maknanya bayi tu sempat ambil pusaka ayah dia, kemudian baru dia mati pula. Dia pula mati, dia pula mempusakakan kepada lain. Dia panggil mati berlapis lah pula. Tapi kalau dia tak menangis, dia dikira dia tidak hidup lah. Tetapi dalam kes ni yang kita nak cerita mati takdiri ni, walaupun dia belum lagi mewarisi apa-apa harta, tetapi sekiranya dia meninggal di dalam kandungan ibu dia meninggalkan disebabkan berlakunya jenayah kepada ibu dia. Ibu dia tu ada orang buat jenayah, ada orang ragut ibu dia, orang wanita yang mengandung ni diragut ataupun dibunuh dan sebagainya, menyebabkan kandungan tu mati. Sama ada kalau jenayah ragut pun ibu tak mati, tapi disebabkan perbuatan tu bayi tadi meninggal lah sebab keguguran dan sebagainya. Maka dalam Islam, sesiapa yang buat jenayah terhadap ibu yang mengandung, bayi yang mati disebabkan jenayah itu perlu dipampas. Dia menganggap bayi itu sebagai sudah pun hidup, sekiranya dia sudah sampai ke tahap alaqah. Kan dia nutfah, dia tahap mudghah. Nutfah, alaqah, mudghah kan. Mudghah ni dalam apa mudghah ni? Embrio lah, embrio. Bukan sperma lah. Maknanya berapa minggu? 2 bulan. Kalau 4 bulan confirm lah. Maknanya sudah pun dia ada ruh pada janin tu. Kalaulah janin tu meninggal disebabkan jenayah pada ibunya, maka dia kira dia meninggal tu mati ditakdirkan. Mati takdiri. Kita nak cerita mati takdiri sebenarnya. So dia tu mati takdiri, maka penjenayah tadi perlu memampas kematian bayi tersebut. Dia panggil macam diat. Tapi dia bukan dah sebanyak diat, dia adalah 1/20 daripada jumlah diat. 1/20 ataupun 5% lah. Dalam kitab dia tulis 1/20. Cuma saya tengok setengah-setengah tu dia terjemah sebagai 5%. 5% tu kira moden lah tu. Sebab kitab dia bukan pecahan, dia bukannya peratusan. 1/20 sama dengan 5%. Dia panggil ghurrah. Penyebab kematian janin ini wajib dikenakan ghurrah. Ghurrah tu 5% lah, 5% daripada diat bunuh biasa.
Kalaulah pembunuhan yang tidak disabitkan dengan kisos, dia kisos ni kalau bunuh dengan sengaja, kalau bunuh dengan tidak sengaja atau membunuh secara khata'. Bunuh ni pula ada 4. Qatlul amdu, qatlul shibhul amdu, qatlul khata' dan al-qatlu bis sabab. Letih pula bab bunuh ni. So maknanya kalau bukan bunuh dengan sengaja, hakim memutuskan kena diat, ganti kepada pembunuhan itu dengan apa? Pembayaran diat. Ghurrah ni ialah 1/20 daripada diat. Mana kena bayar juga pampasan terhadap janin yang meninggal disebabkan jenayah yang dibuat terhadap ibu dia. Penjenayah tu lah yang kena bayar. Kalau ibu tu pun mati, dia kena bayar kepada waris ibu tu lah. Itu dia panggil mati takdiri. Saya nak cerita tentang mati takdiri je, tapi dia panjang sikit. Sebab jarang orang sebut. Kadang-kadang ada juga berlaku kuis. So mati ni ada berapa? Kita ingatkan mati ada 2 je. Mati hakiki, mati hukmi. Pokoknya ada satu lagi mati takdiri. Mati takdiri ni tak ada undang-undang di Malaysia. Malaysia tak ada pampasan macam ni. Di Malaysia adalah siapa yang menyebabkan keguguran secara jenayah tu dia boleh dikenakan tindakan di bawah kanun keseksaan, tetapi mayat tu tidak ada pampasan lah. Sepatutnya mayat ni ada pampasan sebab dia panggil adanya ghurrah. Di Malaysia tak ada sampai ke tahap tu lah sebab Malaysia tak ada kisos dan tak ada diat dan tak ada ghurrah. Dia cuma adalah kanun keseksaan ada sebut pasal menyebabkan kematian tu secara jenayah memang kenalah di bawah kanun keseksaan, kena penjara dan sebagainya lah. Oleh itu janin itu dianggap masih hidup sebelum peristiwa tersebut dan kematiannya dianggap disebabkan jenayah yang dilakukan ke atas ibunya, maka ibunya berhak mewarisi ghurrah tersebut. Ataupun seseorang dianggap mati secara hukumnya dia dianggap mati. Contohnya seorang hakim berdasarkan penilaian ijtihadnya mengesahkan kematian seseorang yang hilang. So itulah mati tu. Ada 3 iaitu mati hakiki, mati hukmi dan mati takdiri. Kita pergi sikit lagi. Yang kedua, nombor 1 berlakunya kematian. Kita nak cerita pasal pusaka. Bilakah pusaka tu berlaku? Yang pertamanya kena ada kematian. Yang kedua kena ada waris hidup. Kalaulah seseorang tu mati tetapi maknanya pewarisan itu berlaku kepada waris yang hidup. Kepada waris yang hidup. Kalaulah waris dia mati bersama matinya dia, maka waris itu tidak mewarisi harta pusaka dia. Itu saya nak maksud. Ini maksudnya berlaku pada kematian serentak. Sebab pusaka ni dia kena hidup. Waris tu kena hidup. Orang mati tu mati, masa orang mati tu mati, waris dia tu kena hidup. Barulah waris tu mempusakai harta si mati. Kalaulah waris tu pemati bersama matinya si mati, dia panggil mati serentak, maka waris tu tak dapat harta pusaka. Contoh yang jelas ialah contoh peristiwa MH17. Lepas 370, 17 pula. MH17 tu memang mati sungguh lah sebab dia kena mana kapal terbang tu terhempas apabila kena senjata kan. Tak tahulah kena peluru apa. Seluruhnya tu mati, terhempas dan Kerajaan Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara keluarkan sijil kematian kepada mangsa-mangsa MH17 tu pada tarikh yang sama, jam yang sama, minit yang sama. Tak ada saat. Dia setakat minit lah. Cuba tengok sijil mati. Saat tu power sangat sampai saat pun kira. Minit je. Dia ada tarikh, dia ada jam dan dia ada minit. Dan semua mangsa MH17 tu dia mati serentak. Walaupun mungkin ada mayat. Mungkin ada yang umur liat apa semua mati lambat, tapi sebab kita tak tahu kan, dia terempas macam tu. So seluruh tu dikira mati secara serentak dan memang ada satu keluarga Ghazali. Keluarga Ghazali ni ramai yang duduk atas kapal terbang MH17 tu dan dia tu dikira sebagai mati serentak. Bila dia mati serentak, ayah mati, anak tidak mewarisi ayah. Sebab masa ayah tu mati, anak tu mati juga. Masa suami tu mati, isteri tu mati juga. Masa isteri tu mati, suami tu mati juga. So dia tak boleh, dia kena waris hidup. Bila orang tu mati, waris tu hidup, baru waris tu mewarisi. Kalau waris tu mati juga, waris tu tak mewarisi lah, kena waris lain. Waris yang tak naik kapal terbang lah, jauh lah kot. Ini baru sehidup semati. Kalau tidak, kata je sehidup semati. Kau hidup aku mati, kau mati aku hidup lah. Tak ada sehidup semati pun. Ini betul-betul sehidup semati sebab dia mati tu serentak. So dalam kes yang mati serentak, bila dia tidak saling mewarisi, dia kena pergi cari waris lain hidup. Itu hukum dia lah. So dalam kes Ghazali tu
ramai sangat ahli keluarga dia meninggal apabila dapat pampasan takaful dan dapat harta pusaka dia, waris-waris yang hidup ni dia agak jauh lah. So dia orang decide untuk semua harta pusaka keluarga Ghazali ni dia orang tak ambil. Dia orang tak ambil dan dia orang wakafkan kepada masjid di Petrajaya Sarawak. Petrajaya orang panggil, Petrajaya Sarawak. So kalau pergi di Sarawak, pergi di Petrajaya tu ada satu masjid yang panggil Masjid Al-Ghazali. Masjid Al-Ghazali itu adalah sebenarnya wakaf daripada keluarga Al-Ghazali yang meninggal secara berjemaah, meninggal secara ramai-ramai dalam MH170 tu, dan kesemua duit harta takaful pampasan apa tu dia wakafkan kepada masjid. Sebab dia orang dah jadi jauh lah, sebab yang dekat-dekat tu ada dalam keluarga tu sahaja kan. So itu adalah mati serentak. So saya ingat itu sahaja untuk hari ni. Kita belajar bab mati je. Ada mati hakiki, ada mati hukmi, ada mati takdiri, ada mati serentak. So mati tu ada banyak jenis. Yang pentingnya kita kena sentiasa mengingati mati. Apabila kita mengingati mati, maka kita akan hidup. Kita akan hidup, kita akan bermotivasi untuk melakukan, sebab umur saki baki umur kita ni hendaklah kita banyakkan ke arah kebaikan. Apabila kita mendapat berita kematian, orang yang mati itu adalah orang yang lebih muda daripada kita, maka kita kata alhamdulillah, syukur, bagus untuk mayat ini dia mati muda, maka dosa dia sikit. Kalau kita terima berita kematian orang yang mati itu lebih tua daripada kita, kita kata bagus mayat ni sebab dia tua daripada aku, maka banyak pahala dia. Jadi orang mati sekitar kita ni semua bagus, kita je yang tak bagus. Kan? Memang macam tu, sebab itu sufi kan. Kita belajar daripada guru sufi kita melihat kematian tu, oh dia bagus mati muda sebab dosa dia sikit. Oh dia bagus mati tua sebab pahala dia banyak. Kita ni umur tua banyak dosa, umur muda sikit pahala. Jadi kita sentiasa meletakkan diri kita tu atas kejahilan ataupun atas kedaifan lah. Sebab itulah kita ada umur baki ni, kita belum ke arah kebaikan, supaya insya-Allah dosa-dosa kita yang lepas itu ditimbus, ataupun maknanya saki baki kita ni kita banyakkan amal ibadat dan pahala-pahala lah. So itu sahaja. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu kerana kelemahan diri saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.